Assalamualaikum, selamat pagi semua kawan-kawan online Kakak Linda, di mana sahaja berada. Semoga sihat selalu hendaknya. Amin. Hari ini saya masak sarapan mi goreng guys. Sambil menemani saya memasak, apa kata kita dengar kisah-kisah menarik di bulan Ogos ini, sempena memperingati peristiwa-peristiwa bersejarah sepanjang bulan 8. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang ya. Bulan Ogos adalah bulan yang bersejarah bagi kita di rantau Asia Tenggara. Terdapat banyak peristiwa penting yang berlaku pada bulan tersebut. Kita sebagai rakyat Malaysia sudah tentu akan merayakan ulang tahun kemerdekaan negara pada 31 Ogos setiap tahun. Tetapi bukan itu sahaja kerana terdapat banyak lagi detik-detik bersejarah pada bulan tersebut. Pada 17 Ogos 1945, Sukarno telah mengisytiharkan kemerdekaan negara Indonesia di Jakarta. Pengisytiharan atau proklamasi kemerdekaan itu telah dilakukan tanpa rundingan dengan penjajah Belanda, iaitu ketika tentera Jepun masih berada di Indonesia, walaupun Jepun telah menyerah kalah pada 15 Ogos setelah bom-bom atom dijatuhkan di bandaraya Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Ogos. Sukarno telah dilantik Presiden dan Dr. Muhammad Hatta dilantik naib Presiden sehari selepas pengisytiharan. Menurut perancangan asal, Indonesia sepatutnya merdeka bersama Tanah Melayu. Pada 12 Ogos 1945, pemimpin-pemimpin Tanah Melayu, Ibrahim Haji Yaakob bersama dari Burhanuddin Al-Helmi, telah mengadakan pertemuan dengan Sukarno dan dari Hatta di Taiping untuk memastikan Tanah Melayu turut termasuk di dalam pengisytiharan tersebut. Walau bagaimanapun mungkin kerana keadaan yang tidak menentu setelah Jepun menyerah kalah, maka hanya Indonesia yang diisytiharkan merdeka. Sukarno dan pejuang-pejuang kemerdekaan tidak menunggu Belanda kembali dan tercetuslah peperangan kemerdekaan Indonesia yang berakhir dengan perjanjian yang ditandatangani pada 2 November 1949. Peperangan tersebut telah mengorbankan sehingga 100,000 nyawa. Di dalam satu pertempuran sahaja, iaitu di Surabaya pada bulan Oktober dan November 1945, dianggarkan 20,000 nyawa terkorban. Justeru itu tidak hairan apabila rakyat Indonesia memiliki semangat patriotisme yang tinggi kerana kemerdekaan diperolehi melalui darah dan air mata. Pada 9 Ogos 1965 pula, Tunku Abdul Rahman selaku Perdana Menteri Malaysia telah mengumumkan kepada Parlimen mengenai pemisahan Singapura dan pindaan kepada Perlembagaan Malaysia telah diluluskan dengan undian 126 hingga 0. Justeru itu Singapura menjadi sebuah negara yang merdeka. Ramai yang terkejut dengan pengumuman Tunku, tetapi ketegangan di antara kerajaan pusat dan Singapura telah berlarutan untuk jangka masa yang panjang. Di antaranya adalah akibat polisi Malaysian Malaysia, Parti Pemerintah Singapura, People's Action Party PAC yang dilihat akan mengancam hak-hak keistimewaan orang Melayu. Keadaan begitu tegang sehingga tercetus rusuhan kaum pada 24 Julai 1964 ketika perarakan Maulidur Rasul di Kaulang yang akhirnya mengorbankan 23 nyawa dan mencederakan 454 orang. Isu-isu kewangan juga menjadi sebab di mana Menteri Kewangan Malaysia ketika itu mahu sumbangan Singapura kepada kerajaan pusat dari pendapatannya dinaikkan dari 40 kepada 60%. Pasaran bersama yang diharapkan oleh Singapura ketika menyertai Malaysia juga tidak menjadi kenyataan. Justeru itu perpisahan tersebut bukan sesuatu yang dilakukan secara terburu-buru. Pada 8 Januari 1965, 8 bulan sebelum pemisahan, Tunku telah menulis kepada Menteri Kewangan Singapura, Dr. Goh Keng Swee, menawarkan Singapura autonomi penuh kecuali hal luar dan pertahanan sekiranya Singapura melepaskan kerusi-kerusinya di Parlimen Malaysia. Perbincangan demi perbincangan telah berlaku walau bagaimanapun ia tidak mendatangkan hasil.
Menurut buku Leaders of Singapore 1996 oleh Dr. Melanie Chu, pada 20 Julai 1965, Dr. Goh telah bertemu dengan Tun Abdul Razak Hussein selaku Timbalan Perdana Menteri dan Tun Ismail Abdul Rahman sebagai Menteri Dalam Negeri di Kuala Lumpur dan menyatakan hanya terdapat satu jalan keluar, Singapura keluar dari Malaysia. Justru itu, menurut Dr. Goh lagi, pemisahan itu bukan dipaksa ke atas Singapura tetapi dipersetujui bersama. Tidak benar Singapura dibuli untuk tinggalkan Malaysia. Terdapat satu lagi tarikh pada bulan Ogos yang perlu diketahui oleh kita. Tarikh itu adalah pada 15 Ogos dalam tahun 1511 yang merupakan titik hitam dalam sejarah negara. Pada tarikh tersebut, Melaka telah jatuh ke tangan Portugis yang merupakan bermulanya penjajahan tanah air kita selama 446 tahun. Walaupun Johor, Pahang, Bintan dan Kampar tidak jatuh ke tangan Portugis, namun kehilangan Melaka yang setanding dengan Bandaraya Venice adalah tamparan kepada Kesultanan Melayu Melaka. Ia juga adalah satu tamparan kepada dunia Islam kerana kurang dari 20 tahun sebelum itu kerajaan Islam yang terakhir di Semenanjung Iberia telah tumbang di Granada dalam tahun 1492. Portugal bersama Sepanyol terletak di Semenanjung tersebut. Di satu masa dahulu kita diajar di sekolah-sekolah bagaimana kedatangan penjajah barat ke timur adalah untuk menguasai perdagangan rempah. Jika benar mereka datang untuk berdagang, maka sudah tentu mereka tidak perlu menjajah kerajaan-kerajaan di Kepulauan Melayu. Cukuplah dengan mereka mendirikan gudang-gudang, tetapi bukan itu sahaja tujuan mereka. Mereka datang dengan semangat perang salib untuk memporak-peranda kerajaan, masyarakat dan penduduk peribumi. Portugis tiba di Melaka setelah Konstantinopel jatuh ke tangan umat Islam dalam tahun 1453. Portugal juga pernah berada di bawah kerajaan Islam untuk lebih dari 500 tahun, maka sudah tentu mereka datang dengan satu dendam. Masyarakat peribumi telah ada sistem kerajaan, sistem ekonomi dan sistem kemasyarakatan yang tersendiri dan penjajah datang merombak segala-galanya. Maka akhirnya kesan tangan-tangan penjajah hingga hari ini terpaksa ditanggung oleh kita semua. Kejatuhan Melaka ini tidak wajar dilupakan kerana terdapat banyak pengajaran-pengajaran yang relevan untuk kita hingga ke hari ini. Kita perlu sentiasa berwaspada agar sejarah hitam ini tidak berulang kembali. Banyak telah ditulis mengenai pengkhianatan yang menyebabkan Portugis dapat menawan Melaka. Ada penulis yang berhujah pengkhianatan ini tidak dilakukan oleh orang Melayu tempatan tetapi oleh orang-orang asing seperti pedagang asing atau tentera asing. Apabila Portugis pimpinan Afonso de Albuquerque kelihatan lebih kuat, mereka enggan membantu Sultan, malah mengadakan hubungan dengan Portugis. Ada pula yang membocorkan maklumat mengenai pertahanan Melaka kepada Portugis. Walau bagaimanapun tidak dapat nafikan terdapat kelemahan pada pentadbiran Melaka selepas era Bendahara Tun Perak. Berlaku pilih kasih dan timbul perasaan iri hati. Pemimpin yang lalai dan tidak cekap. Telah juga berlaku amalan rasuah dan fitnah yang berleluasa. Fakta-fakta ini semua telah kita pelajari dari sekolah rendah lagi, namun begitu perkara-perkara tersebut berulang lagi hari ini. Mungkin pada ulang tahun 510 kejatuhan Melaka tahun ini, pengajaran-pengajaran ini tidak akan diabaikan begitu sahaja. Sumber cerita saya dapat dari Datuk Iskandar Abdul Samad, Ketua Penyelaras, Pusat Sumber untuk Kemajuan Masyarakat dan Perumahan RECH, HARAKAHDAILY 9 Ogos 2021. Terlalu banyak jerih payah orang-orang dahulu memperjuangkan tanah air tercinta. Untuk itu, sebagai generasi selepas merdeka, kita seharusnya menghargai segala kepayahan mereka dan mempertahankan kedaulatan negara masing-masing dari penjajahan. Anak-anak harus dididik untuk menjadi masyarakat yang mempunyai nilai patriotisme yang tinggi. Untuk itu, sampai sini dulu celoteh saya ya kawan-kawan. Lain kali kita sambung lagi. Tapi jangan lupa, kibarkan jalur gemilang, semarakkan merdeka sepanjang bulan Ogos.
Masakan saya pun tak lama lagi siap. Terima kasih kerana menonton ya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.